Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalid bin Jimat dari Palestine Center of Excellence. Hari ini saya nak kongsikan kepada anda semua tentang perkembangan yang sedang berlaku di Israel, iaitu tumbangnya kerajaan Israel. Baik, minggu lepas, Naftali Bennett, Perdana Menteri Israel telah mengumumkan bahawa kerajaannya akan dimansuhkan untuk membenarkan berlakunya pilihan raya yang baru untuk membentuk kerajaan baru di Israel. Ini merupakan kali kedua kerajaan di Israel tumbang dalam tempoh pandemik ini. Yang kali pertama ketika Disember 2020, ketika itu Netanyahu yang memimpin sebagai Perdana Menteri, dan kali ini Perdana Menterinya adalah Naftali Bennett. Ini kerajaan yang terbentuk selepas pilihan raya tahun lepas, yang mana merupakan kerajaan yang menggabungkan 8 buah parti yang mana diketuai oleh Naftali Bennett bersama dengan Yair Lapid. So saya nak kongsikan apa yang menyebabkan politik di Israel pada hari ini sangat tidak stabil sehingga menyebabkan kerajaan tumbang. Bahkan kalau berlaku pilihan raya sekali lagi, ini merupakan pilihan raya yang kelima dalam tempoh kurang 4 tahun. Mari kita lihat apakah sebab-sebabnya. Okay, yang pertama, seperti saya sebutkan tadi, kerajaan ini tertubuh dengan gabungan 8 buah parti. Gabungan parti-parti ini merupakan gabungan yang sangat meluas daripada ekstrim kanan sampailah ke ekstrim kiri. Dan ini menyebabkan kerajaan ini sangat tidak stabil kerana terlalu banyak parti-parti yang mempunyai ideologi yang berbeza, yang menyebabkan ia sangat tidak stabil. Sebagai contoh, Perdana Menteri sendiri, Naftali Bennett, merupakan parti ekstrim kanan yang mana memperjuangkan negara Zionis dan tidak mengiktiraf langsung akan kewujudannya negara Palestin. Maksudnya mereka tak terima pun two-state solution lah, seperti mana yang diwawarkan. Dan satu lagi parti yang ekstrim kiri adalah parti Arab, sebuah parti Arab namanya Parti Ra'am. Dan ini merupakan satu sejarah yang tak pernah berlaku dalam sejarah politik Israel apabila sebuah parti Arab diterima sebagai sebahagian daripada kerajaan. Dan parti ini merupakan parti yang mana memperjuangkan kemerdekaan Arab, termasuklah kemerdekaan negara Palestin dengan Baitul Maqdis Timur sebagai ibu negara mereka. So, ini dua ekstrim yang sangat berbeza tapi bergabung dalam satu pakatan kerajaan. Dan selain itu adalah parti-parti lain seperti parti Labour, Social Democrat, dan berbeza dengan parti-parti yang lebih ke arah kanan yang memperjuangkan nasionalis Zionis. So apa yang berlaku baru-baru ini adalah disebabkan parti ini ada banyak dia punya ideologi. Mereka ni saling bercakaran lah sesama mereka, walaupun mereka berjaya bentuk kerajaan. Mereka berjaya bentuk kerajaan pun sebab mereka bersetuju dengan satu perkara je, iaitu mereka semua tak sokong Netanyahu untuk jadi Perdana Menteri sekali lagi. Itu je yang mereka disatukan oleh sebab itulah. So mereka bergabung atas sebab itu dan membentuk kerajaan. Tapi ketika mereka buat kerajaan ni, banyaklah perkara-perkara yang mereka tidak bersetuju, tak sependapat, yang menyebabkan banyaklah rang undang-undang yang kerajaan nak cuba propose tak berjaya diluluskan lah. So antara benda yang berlaku baru-baru ini adalah ada ahli parti dalam kerajaan sendiri membuat satu keputusan atau pendekatan yang mana tidak dipersetujui oleh satu parti yang lain, ahli parti yang lain lah. Sebagai contoh, baru-baru ini apabila Menteri Kesihatan yang merupakan ahli daripada parti Meretz membenarkan kemasukan Chametz ke hospital ketika hari perayaan Pesak, menyebabkan ada bantahan daripada seorang ahli parti daripada parti Yamina yang mana ekstrim kanan, yang mana sangat memperjuangkan supaya kerajaan memelihara larangan-larangan perayaan-perayaan Yahudi. Dibantahlah dengan kemasukan Chametz ni, sebab Chametz ni adalah roti yang dibuat dengan menggunakan macam bahan penaik, macam yeast lah, contoh macam yeast kan. So ini merupakan satu larangan yang tak boleh dibuat lah ketika perayaan Yahudi Pesach ni, disebabkan dia ni ekstrim kepada ritual-ritual agama, menyebabkan dia bantah pendekatan ini dan dia pergi sampai ditarik sokongan daripada kerajaan. Apa yang berlaku adalah ini menyebabkan kerajaan jadi tak stabil lah bila ditarik sokongan daripada kerajaan. Sebab kerajaan ini kerajaan yang mempunyai majoriti yang sangat kecil. Majoriti dia hanyalah satu sahaja, iaitu dia 60 di Israel ni kalau nak bentuk kerajaan dia perlu paling kurang 61 kerusi. So kerajaan Naftali Bennett ini mempunyai 61 kerusi sahaja berbanding pembangkang 59. So bila seorang tarik diri menyebabkan dia jadi 60. So 60-60. So ini menyukarkan kerajaan Bennett lah untuk meluluskan sebarang undang-undang selepas itulah, sebab dah jadi 60-60. Melainkan ada pembangkang yang menyokong rang undang-undang daripada kerajaan, barulah kerajaan tu boleh berfungsi dengan lebih baik lah.
So jadi tak stabil. Selepasnya pula berlaku satu lagi keadaan di mana rang undang-undang yang cuba dibawa oleh kerajaan, iaitu rang undang-undang untuk melanjutkan pelaksanaan undang-undang Israel ke atas komuniti Israel, komuniti Yahudi di tebing barat. So maksudnya orang Yahudi tebing barat ni dia mesti kena ada undang-undang yang menjaga juga mereka kan. Disebabkan wilayah tebing barat ni bukan wilayah Israel. So macam mana nak jadikan, macam mana nak kawal selim, nak menjaga kehidupan mereka lah. So Israel ni dia buat satu undang-undang yang bahawa undang-undang negara Israel ni boleh extend sampai masuk ke tebing barat. Cuma undang-undang ni dia perlu diperbaharui setiap 2 tahun. So apa yang berlaku adalah baru ni bila kerajaan nak propose untuk lanjutkan undang-undang ni, sebab dia akan tamat 30 Jun, hujung bulan ni lah. Sebab yang berlaku adalah kerajaan suspek bila dia bentangkan lanjutan undang-undang ni, pembangkang akan sokong lah, sebab Netanyahu pun orang yang of course dia nak jaga kebajikan pendatang Yahudi di tebing barat, sebab mereka ni pun antara kumpulan yang pengundi besar jugalah kan, yang nak mengundi kepada terbentuknya negara terbentuk kerajaan dekat Israel. Tapi malangnya pembangkang diketuai oleh Netanyahu, dia memang sebulat suara memang akan bantah semua undang-undang daripada rang undang-undang daripada kerajaan. Akan tolak lah. Sebab nak pastikan supaya kerajaan tu jatuh lah, sebab Netanyahu dia nak balik semua sebagai Perdana Menteri lah. So dia akan buat apa sahaja tindakan yang akan membolehkan kerajaan akan tumbang. So bila dia propose undang-undang ni, of course parti-parti Arab dia tolak, termasuklah parti Arab dalam kerajaan tadi. Ada parti Ra'am, mereka tolak lah. Cuma benda tu berlaku ketika parti Ra'am ni pun sebenarnya tengah gantung dia punya sokongan. Sebab kalau kita ingat baru-baru ni berlakunya serangan kat atas Masjid Al-Aqsa. So parti Arab ni ditekan lah, sebab penyokong dia pun orang Arab, orang Islam. So bila berlaku serangan kat atas Masjid Al-Aqsa yang dibawa oleh kerajaan Israel ketika itu, so dia pun rasa tak sedar hatilah dia bersama kerajaan. So dia gantung dia punya sokongan. So dia dah hilang tadi 60, dia hilang 4 jadi 56 sahaja. So dia perlukan sokongan lah. So dia fikir mungkin tak perlu sangat sokongan daripada Ra'am, sebab undang-undang ni sepatutnya akan disokong jugalah oleh Netanyahu dan parti-parti Zionis yang lain lah. Tapi malangnya parti-parti pembangkang ni semuanya tolak, termasuklah parti Arab tadi, parti Ra'am tadi dia berkecuali sebab digantung dia punya sokongan. Cuma salah seorang daripada dia punya ahli parti tu datang dan dibantah. Termasuklah seorang lagi ahli parti Arab daripada parti lain, parti kerajaan juga, parti Meretz. Cuma dia ada seorang ahli parlimen Arab, dia pun tolak. So menyebabkan kerajaan teruk kalah dalam undi tersebut. So dia menyebabkan kerajaan berada dalam keadaan yang sangat tak stabil, sebab kalau undang-undang ni tak diluluskan menjelang hujung Jun, bermula 1 Julai, orang-orang Yahudi yang berada di tebing barat dia akan berada dalam keadaan yang dia tak ada undang-undang yang mengawal selia dia. So dia akan jadi macam orang panggil legal limbo. Dia tak ada undang-undang yang kawal dia lah. So akan menjadikan masalah pada mereka. So kerajaan Bennett dia jadi tak stabil lah. Cuma mereka yakin bahawa kalau mereka akan nak cuba buat sekali lagi undian pada minggu hadapannya, minggu seterusnya, dengan harapan dia akan berjaya dapat tarik lah sokongan daripada parti-parti lain kan, yang pembangkang yang lain. Tapi dalam proses tersebut, apa yang berlaku adalah seorang lagi ahli parlimen daripada parti Perdana Menteri sendiri tarik lagi sokongan. So daripada 60-60 tadi jadi 59-61. So automatik lah kerajaan tu jadi kerajaan minoriti, kerajaan yang dia hilanglah keabsahan dia untuk bentuk untuk jadi kerajaan lah. So adalah hura-hura kata dia nak cuba tarik ahli politik lain, parti lain untuk sama dengan dalam kerajaan, tapi mungkin agak sukar sebab dalam kerajaan sedia ada tu memang parti Yamina je, parti yang ekstrem kanan lah. Nak tarik parti ekstrem kanan lain nak masuk dalam dia memang sangat susah lah. So memang Naftali Bennett dia telah buat keputusan minggu lepas, dia setuju untuk memansuhkan kerajaan dia dan buat pilihan yang baru lah. So itu yang berlaku di Israel pada hari ini, apabila kerajaan terpaksa dimasukkan disebabkan ketidakstabilan dan pertembungan politik lah di antara parti-parti yang membentuknya. So sebenarnya benda ni dah berlarutan agak lama, sejak tahun 2019 lagi.
Waktu tu Netanyahu masih lagi sebagai Perdana Menteri. Dia buat pilihan raya, kemudian dia menang. Walaupun dia menang pilihan raya, tapi dia tak berjaya bentuk kerajaan. Ini satu benda yang menarik lah dekat Israel, sebab Israel ni dia guna bukan macam sistem kita. Sistem kita, pilihan raya kita kat Malaysia ni guna first past post. Maksudnya siapa yang dapat undi paling majoriti tempat tu, dia akan dapat kursi lah. Di Israel dia guna apa dipanggil proportional representative. So dia guna sistem yang mana mana-mana parti yang masuk pilihan raya, dan kalau dia dapat undi, peratusan undi dia lebih daripada 3.25%, dia akan automatik akan dapat kerusi dekat dalam parlimen lah. So kalau dia dapat lepas threshold 3.25 ni, dia akan automatik dapat 4 kerusi. Macam tu lah. So sebab tu kat Israel ni ada banyak parti, dan kemudian sejak dia tertubuh lagi, Israel tak pernah ada satu parti sahaja yang majoriti yang bentuk kerajaan. Tak ada. Dia mesti ada gabungan. Dia parti yang paling besar akan gabung dengan parti kecil-kecil yang lain, kemudian bentuk kerajaan lah. So itu menyebabkan memang kalau dalam analisis politik pun katakan bahawa politik dekat Israel ni politik yang agak kucak-kacir sikit lah, kecamuk sikit lah, sebab dia susah nak bentuk kerajaan. So apa yang berlaku adalah sejak 2019 berlakunya pilihan raya yang pertama bulan Mac 2019, tak ada siapa berjaya bentuk kerajaan. Dibubarkan sekali lagi, buat lagi pilihan raya tahun September, tak ada siapa berjaya juga bentuk kerajaan, buat sekali lagi pilihan raya April 2020. Kemudian ketika itu berlaku ni pandemik COVID-19. So akhirnya mereka bersetujulah untuk buat juga kerajaan perpaduan antara Netanyahu dengan Benny Gantz ketika itu. So dia buat kerajaan perpaduan sebab ada pandemik lah, sebab dia tak nak lah berapa kali pilihan raya nak buat kan. So dia bergabung juga, tapi berlaku pecahan sekali lagi, bajet tak berjaya diluluskan. So buat pilihan raya sekali lagi tahun 2021, still Netanyahu tak berjaya bentuk kerajaan. Apa berlaku adalah sebaliknya lah, Naftali Bennett berjaya bentuk kerajaan dengan Yair Lapid. So hari ini sekali lagi kerajaan tumbang, dan kena buat lagi pilihan raya yang kelima dalam tempoh kurang daripada 4 tahun. So ini satu benda yang agak unik berlaku dekat Israel. Saya kira ini mungkin salah satu tanda kepada akan jatuhnya Israel lah. Sebab apa? Sebab even ada sejarawan Israel sendiri, sejarawan mereka yang terkenal ni, tokoh mereka antaranya yang terkenal ni adalah Benny Morris. Benny Morris ni dia pernah ramalkan pada tahun 2019 yang satu hari nanti, dalam 30 tahun 40 tahun nanti, Israel ni akan mati dengan sendirinya. Sebab apa? Sebab dia menyangkakan bahawa nanti populasi Arab akan terus bertambah, dan Yahudi akan menjadi minoriti semula, dan akhirnya orang Arab akan menguasai semula Palestin lah. So ini sebenarnya pun sedang berlaku sebenarnya. Kalau ikutkan realiti sekarang, memang populasi orang Arab Palestin yang ada dalam Palestin pada hari ini, maksud saya Palestin ni maksudnya Israel campur dengan tepian barat, campur dengan Gaza. Ini memang wilayah yang Israel nak ambil alih lah. Tapi hari ini orang Arab yang berada dalam wilayah Israel, tepian barat dengan Gaza pada hari ini, wilayah yang mana memang dia nak ambil jadi negara Israel lah, telah pun lebih daripada orang-orang Yahudi. So itu faktanya sekarang. So memang mereka melihat masa hadapan nanti, memang semakin lama orang Arabnya akan bertambah, sebab populasi Arab memang selalunya lebih tinggi lah, dia punya kadar perkembangan populasi ni berbanding orang Yahudi. Jadi itu dah jadi realiti sekarang ni. Kemudian bulan lepas pun bekas Perdana Menteri Israel Ehud Barak, dia kata ada kemungkinan Israel tak akan mampu untuk sambut ulang tahun dia yang ke-80 kali pun. Israel ini tertubuh 1948. So 80 tahun maksudnya tahun 2028. Maksudnya jangkaan dia tak sampai di 2028 ni pun Israel dah mungkin akan hilang lah. Itu dia punya jangkaan lah. Sebab apa? Sebab dia dia sama dengan kenyataan sama yang dibuat oleh Netanyahu. Netanyahu pernah buat satu kenyataan tahun 2017. Dia kata apa? Dia kata kita kena Israel ni kena betul-betul berusaha untuk pastikan dia berjaya melepasi 80 tahun. Bahkan kalau capai 100 tahun tu, dia kena betul-betul ubah strategi dia menjaga keselamatan Israel dan sebagainya. Ketika tu dia nak cuba lobby kepada orang-orang Israel supaya menyokong agenda dia untuk buat normalisasi dengan negara Arab lah. So ketika itu dia nak pelopori pendekatan tersebut lah. So apa maksud kat sini? Dia kata dia sebut angka 80 kan. Sebab apa? Kerajaan-kerajaan silam Israel sebelum ini dia tak berjaya sampai lebih daripada 80 tahun lah. Kebanyakannya lepas 80 tahun dia akan melalui fasa mengudum lah. Kecuali ketika zaman Nabi Daud, zaman Nabi Sulaiman dan sebagainya lah. So tu beza sikit lah. Cuma yang ini, so mereka memang dah ada macam
macam satu apa nak kata khurafat kepercayaan mereka lah, bahawa mereka susah nak dapat lebih daripada 80 tahun. So ada kebimbangan lah di kalangan mereka. Tapi mungkin juga cakap-cakap ni sebagai cakap-cakap untuk takut-takutkan orang-orang mereka lah, supaya mereka ni orang Israel dan penyokong-penyokong negara Israel macam US, apa ni, Eropah sebagainya akan terus menyokong Israel supaya Israel dapat terus bertahan lah daripada tekanan-tekanan yang sedang berlaku di negara Arab sebagainya lah. Tapi sebenarnya mungkin juga ada kebenarannya. Contohnya apa yang berlaku sekarang lah, bila berlaku ketidakstabilan politik di Israel ni, yang menyebabkan mereka untuk pertama kali tahun lepas terpaksa pinjam sokongan daripada Parti Arab untuk bentuk kerajaan. So moving forward sebenarnya ada kemungkinan bahawa politik di Israel ni akan berubah dan akan mula ada pendekatan untuk mula meraihkan orang-orang Arab. Sebab mereka tak boleh ignore lagi orang Arab sekarang ni. Sebab populasi mereka makin banyak. Adalah cubaan untuk katakan untuk diamkan orang Arab ni. Mereka buatlah polisi-polisi yang hari ni sebut sebagai apartheid lah dekat tepi barat, kat Gaza kan, cuba kepung Gaza, buat tekanan-tekanan politik dekat West Bank supaya orang-orang Arab ni tak bangkit lawan mereka, hidup seperti mana, just terima je lah apa yang Israel buat kan. Tapi disebabkan populasi Arab makin lama makin bertambah, agak mustahil lah mereka nak teruskan polisi-polisi yang mana menekan rakyat Arab seperti ini. Sebab dah mula ada penentangan yang semakin berkembang lah. Hari ni kalau lihat macam tahun lepas kan, antara yang mencetuskan perang adalah dekat Baitul Maqdis kan, ada orang bangkit kat Baitul Maqdis. Kemudian tahun ni pun banyak berlaku kebangkitan dekat Nablus, dekat Janin, yang menyebabkan Israel jadi susah lah untuk dia terus kenakan tekanan dan kawalan ketenteraan ke atas tepi barat ni. Dia akan ada banyak kos yang sangat tinggi lah, sebab nak kawal keselamatan dengan orang yang sangat ramai ni bukan senang kan. So moving forward memang akan ada perubahan yang drastik lah dari sudut pendekatan politik Israel sendiri. Dan even kalau kita lihat statement Naftali Bennett ketika dia ucapan dia ketika nak keluar daripada kerajaan ni, dia kata dia juga mengimpikan bahawa dia pun membayangkan bahawa moving forward Israel memang perlu embrace from the most extreme right to the most extreme left untuk membentuk kerajaan dekat Israel lah. Sebab dia tak boleh nak ignore banyak kumpulan-kumpulan ataupun kumpulan-kumpulan minoriti ni, tak boleh nak ignore mereka punya suara. Perlu ada satu strategi lah untuk menyatukan semua suara-suara ini supaya dapat memikirkan tentang survival Israel pada hari ini. Kalau tak ada, memang kerajaan Israel itu akan tumbang lah. Dan kalau kita penyokong-penyokong Palestin ni, dia akan selalu teringat tentang prediction oleh Syekh Ahmad Yassin lah. Syekh Ahmad Yassin ni dia ada satu prediction yang dia katakan bahawa dia meletakkan sasaran by 2027. 2027 Palestin akan bebas. فبالتحديد أنا بقول 2027 بتكون إسرائيل مش موجودة. Maksudnya ataupun orang Palestin akan berjaya mengambil semula Palestin lah. So dia buat unjuran ini berdasarkan kepercayaan dia, dan setiap lepas 40 tahun akan berlakunya pertukaran generasi lah. So dia guna 2027 sebab intifada Palestin yang pertama ketika munculnya keluarnya Hamas tahun 1987. So campur 40 tahun jadi 2027. So itu sasaran dia lah, dan impian dia lah. Dan kita melihat dalam keadaan situasi sekarang, kemungkinan itu mungkin benar, mungkin berlaku kan. Wallahu alam, itu Allah saja yang menentukan. Tapi telah nampaklah riak-riak bahawa kerajaan Israel ini makin lama makin lemah. Mereka pun dah berpecah sama mereka, dan mereka terpaksa pinjam sokongan orang Arab, dan kemungkinan juga akan datang bahawa mereka akan terpaksa menerima hakikat bahawa Palestin ini akan kembali semula kepada tangan orang Arab dan tangan orang Islam untuk memerintahnya semula dan menjadikannya lebih aman lah. Dan kita, satu benda yang saya sendiri percaya, dan saya seramai juga yang percaya bahawa Islam ni ketika dia mengambil alih semula satu pemerintahan tu, bukan sebab dia nak balas dendam ke ataupun dia nak buat kekejaman ke, tapi nak mengembalikan semula keamanan lah. Seperti mana kalau lihat sejarah ketika Umar Al-Khattab bebaskan Baitul Maqdis, dia berlaku dalam keadaan sangat aman lah. Sama juga zaman Salahuddin Ayyubi. So kalau zaman sekarang ni, kita akan mungkin umat Islam akan mengambil semula Palestin juga dalam keadaan aman, tanpa pertumpahan darah, tanpa orang kata nak balas dendam. Bukan itu tujuan kita. Tujuan kita nak mengembalikan keamanan ke atas bumi barakah Palestin. Okey, itu saja perkongsian saya pada kali ini. Semoga bermanfaat, dan doakan supaya kita insya-Allah satu hari nanti akan kembali mengambil semula Palestin dan mengembalikan keamanan di Palestin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sertai ibadah kurban bersama Humanitarian Care Malaysia, MyCare. Berikan kegembiraan kepada golongan kurang berkemampuan termasuk di Palestin, Syria, Yaman dan Somalia. Untuk penyertaan, layari www.mykurbani.my. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Korban Rentas Benua.